Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang berjumpa kembali kita dalam sinopsis siri sinopsis setiap juzuk daripada Al-Quran. Pada malam ini sempena dengan kita telah memasuki 7 hari bulan Ramadan bagi negara Brunei Darussalam dan juga 8, tetapi hari ini adalah hari yang ke-7 bagi lain-lain daripada Brunei Darussalam. Maka kita akan melihat hari ini apakah kandungan-kandungan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam Al-Quran berkenaan dengan juzuk yang ke-7. Jadi juzuk yang ke-7 ini terdapat 2 surah. Kalau ikut muka suratnya, juzuk ini adalah daripada muka surat 122 sehingga 141. 122 sehingga 141, dan kita mempunyai 2 surah di dalam juzuk ini, iaitu yang pertamanya adalah surah Al-Ma'idah daripada ayat yang 82 sehingga ayat yang ke-120. Dan kemudian kita selepas daripada itu mula masuk kepada surah Al-An'am. Surah Al-An'am iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 110. Mula-mula kita akan cuba lihat tengok apakah dia kandungan yang ada di dalam surah Ma'idah yang terdapat di dalam juzuk yang ke-7 ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan dalam juzuk yang ke-7 ini beberapa perkara, iaitu yang pertamanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ahli kitab. Jadi ahli kitab ini mereka ni terbahagi kepada beberapa golongan. Ada terdapat di kalangan ahli kitab ni, iaitu orang-orang Kristian secara khususnya. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Islam. Dan mereka ni bila mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan, bahawa mereka ini setengah daripada mereka ini menangis dan sebagainya, dan mereka mengakui dan kemudian mereka telah masuk Islam. Tetapi terdapat juga di kalangan ahli kitab ini yang terus-menerus berada dalam keadaan menentang, tidak mahu menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok secara khususnya iaitu orang-orang Rom sebagai contohnya, ataupun orang-orang yang di Mesir, iaitu pengikut-pengikut Kristian di Mesir, Muqaykis dan sebagainya, dan juga kebanyakan daripada orang Yahudi. Mereka ini tidak mahu menerima Islam. Jadi kita katakan bahawa dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa tidak semua orang-orang ahli kitab ini mereka tidak mahu beriman, tapi ada sebahagian daripada mereka ini yang beriman kepada ahli kitab. Jadi ada 2 jenis lah, iaitu kalau kita boleh katakan ada yang ab'ad, ada yang aqrab, iaitu yang dekat kepada Islam, dan ada di kalangan mereka ini yang jauh daripada Islam. Itu perkara yang pertama. Perkara yang keduanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam surah Al-Ma'idah ini, dalam juzuk ini, beberapa hukum yang berkaitan dengan fik, hukum-hukum fik. Sebagai contohnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kafarah al-yamin, iaitu kafarat kepada orang-orang yang bersumpah. Jadi apabila mereka ini tidak mahu menunaikan sumpah mereka, nak membantalkan sumpah mereka, maka mereka mesti melakukan beberapa perkara yang kita boleh dapati di dalam juzuk ini. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga di dalam juzuk ini pengharaman arak dan juga judi secara tegasnya. Kita telah sebutkan semalam bahawa juzuk yang ke-7 ini ataupun surah Al-Ma'idah ini sebenarnya adalah di antara surah-surah yang terakhir turun di Madinah, iaitu sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi oleh kerana itulah hukum-hukum yang terdapat di dalam surah Al-Ma'idah ini adalah majoritinya hukum-hukum yang tidak dimansuhkan, iaitu tidak dibatalkan hukumnya, tidak sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kita akan tengok perkara seterusnya ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan as-sayd lil muhrim, iaitu orang-orang yang mengerjakan haji, mereka ini tidak dibenarkan, tidak boleh untuk memburu, dan begitu jugalah jika sekiranya mereka ini memburu semasa mereka melakukan ihram haji ataupun ihram umrah, maka mereka mestilah membayar dendanya. Dan seterusnya Allah SWT menceritakan tentang wasiat sebelum daripada mati, juga terdapat dalam juzuk ini, dan seterusnya ialah tentang penyaksian, penjelasan tentang penyaksian, siapa yang boleh menjadi saksi dan sebagainya, dan kemudian bagaimana jika sekiranya kita tidak boleh mendapati orang-orang yang boleh menjadi saksi di kalangan orang-orang Islam. Jadi perkara-perkara itu dijelaskan, insya-Allah bila kita baca
surah juzuk ini, maka kita cuba untuk melihat hukum-hukum saya tak dapat kita dalam sesi ni kita tak dapat jelaskanlah dengan detail terhadap semua perkara tu. Kita hanya jelaskan poin-poin penting ataupun tajuk-tajuk besar yang terdapat yang sepatutnya kita beri perhatianlah di dalam juzuk ini. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perdialog yang berlaku di antara Nabi Isa alaihi salam dan juga pengikut-pengikutnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh tengok di sini bahawa pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam ini, mereka ni meminta meminta bukti daripada Nabi Isa alaihi salam, ma'idatan minas sama', mereka minta hidangan daripada langit. Jadi Nabi Isa telah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hidangan tersebut kepada mereka, dan tetapi dengan satu perkara yang lebih memberatkan mereka, iaitu sekiranya mereka kufur selepas daripada itu, maka balasannya adalah lebih dahsyat. Jadi di sini kita boleh lihat bagaimana sikap pengikut-pengikut Rasul yang terdahulu daripada berbanding dengan pengikut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini sangat-sangat maknanya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, maka mereka akan ikut, mereka akan patuh dengan senang hati. Tak ada ta'annud dalam bahasa Arabnya. Ta'annud maknanya degil dan sebagainya ataupun sukar. Tapi kita lihat bahawa pengikut-pengikut Nabi-Nabi terdahulu, mereka ni kadang-kadang bersikap sukar. Sebagai contoh juga yang dahsyat-dahsyatnya ialah seperti yang berlaku dalam kisah lembu di antara Bani Israel dan juga Nabi Musa alaihi salam. Dan juga yang kita lihat pada dalam soal Maidah ini, ada sedikit juga iaitu di kalangan pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam, mereka ni ada juga perkara-perkara tersebut berbeza sangat dengan pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, iaitu para sahabat. Mereka ni sangat mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang dan juga melakukan apa yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ialah dalam kisah tersebut, iaitu kisah kedegilan pengikut-pengikut terhadap orang alim ataupun para dai. Allah Subhanahu Wa Taala memberi isyaratlah kepada kita, iaitu bahawa perlunya kesabaran kesabaran bagi orang-orang yang membentangkan Islam ini, dan perlu mereka ni bersungguh-sungguh bersama-sama dengan orang-orang yang nak mengikut mereka, sebab kadang-kadang perkara ini akan berlaku lah. Perkara seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam yang mendisclaimerkan, iaitu bahawa sebenarnya dia ni bukan Tuhan. Walaupun ramai di kalangan dengan jelasnya pengikut-pengikut Nabi Isa ataupun yang dikatakan sebagai Kristian pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun dah ada. Sebenarnya mereka ni mendakwa Trinity-nya dan sebagainya iaitu mendakwa bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan dan sebagainya. Jadi perkara ini telah dijelaskan di dalam juzuk ini bahawa Nabi Isa sendiri telah menolak dakwaan tersebut, mengatakan bahawa dia sebenarnya bukan anak Tuhan dan sebagainya, dia bukan Tuhan dan sebagainya. Jadi perkara ini kita tengokkan berterusan dah sampai kepada hari ini, iaitu di mana pengikut-pengikut Nabi Isa ni, dia mereka kata pengikut Nabi Isa lah mereka ini terus-menerus mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan, Trinity dan sebagainya. Sedangkan perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini, dalam surah surah Al-Maidah. Seterusnya kita masuk kepada surah Al-An'am. Soal An'am ini adalah surah yang pertama lah, kita boleh katakan dalam turutan Mashaf daripada yang merupakan surah yang pertama daripada surah Makkiyah. Dan dalam surah Al-An'am ini Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia Makkiyah, sifat Makkiyah adalah menjelaskan tentang keimanan, menekankan tentang keimanan, membina keimanan di kalangan orang-orang yang beriman dan seterusnya. Maka kita akan lihat dengan jelaslah bahawa surah Al-An'am ini menekankan perkara-perkara ini. Jadi di awal surah Al-An'am ini kita dapat lihatlah dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang uluhiyah, tentang tauhid, tentang kebangkitan, tentang nubuwah, kenabian, dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya daripada itu ialah mengatakan dalam ayat-ayatnya, iaitu seperti kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu adalah kita lihat
kandungan dari soalan An'am. Di mana soalan An'am juga banyak menceritakan tentang menolak menolak perkara-perkara yang didakwa oleh orang-orang musyrik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mendakwa perkara macam-macam terhadap ketuhanan, terhadap apa-apa semua tu. Jadi perkara-perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala tolak dan menyuruh kemudian juga ialah berfikir, berta'ammul. Nama dia, Allah Taala minta kepada orang-orang yang beriman ni banyak berta'ammul. Ta'ammul ni maknanya ialah merenung, berfikir, melihat apa yang ada di keliling kita ni. Sama ada yang keliling ni kita ni adalah alam ni sendiri, yang jauh kan, bintang-bintang, matahari dan sebagainya, dan kemudian apa yang dekat iaitu seperti bukit bukau dan kemudian lautan dan kemudian apa-apa yang dikelilingi bumi dan sebagainya. Dan kemudian seterusnya Allah Subhanahu Taala menyuruh juga kita semua ni supaya berfikir terhadap diri sendiri, melihat kepada diri sendiri kan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, maka pada diri kamu kenapa kamu tidak melihat jadi itulah di antara perkara-perkara yang kita habis juzuk ini tamat dengan ayat yang ke-110 daripada surah Al-An'am. Kita akan masuk insya-Allah dalam sesi yang akan datang, iaitu dalam juzuk yang ke-8, masih lagi daripada surah Al-An'am. Jadi setakat itulah saja sesi ringkas kita berkenaan dengan juzuk yang ke-7. Moga-moga kita berjumpa lagi insya-Allah dalam sesi yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.